masuk kepada kepada topik kita, iaitu struktur pasaran asas kepada teori Heatwave. Jadi sepanjang minggu ini dan dari Jumaat minggu lepas, kita dah bercerita mengenai all benda-benda ini, dan saya dah kongsikan kepada anda few exercises bagi mereka yang tak tahu. Saya ada satu server Discord. Anda boleh pergi kat Facebook saya ataupun dekat Instagram saya. Tak payah follow saya. Kalau nak follow Instagram. Tapi saya tak ada post apa-apa kat situ pasal market. Sebabnya saya nak anda ikut sesi live ataupun tanya soalan. Tak payah tanya kat Facebook. Tanya Facebook euro US dollar nak naik ke turun. Mana aku tahu. Kan, tanya kat sini. Kita boleh tunjukkan dekat chat ataupun dekat Discord. Tak payah PM tanya dekat grup. Semua orang boleh tengok benda yang sama. Tujuan dia bukan semuanya percuma. Ikut. Semuanya percuma. Tujuan saya, ia sebenarnya adalah tamak kepada saya. Tahu tak? Saya berkongsi macam ni, dia tamak kepada saya. Kenapa? Dia membolehkan saya disiplin kepada masa saya. Buat benda yang sama. Saya ni, kalau anda nak tahu, saya seorang yang everything sama je. Kalau ikut hari-hari kalau nak makan, wife tadi bawa tanya, setiap hari kalau ikut saya, kari ayam ataupun ayam masak kicap. Dua tu je. Lain-lain tambah. Saya lain tak ada. Dia pasal telinga. Setiap hari benda sama je. Kalau tanya saya lah, boleh kejung kalau ikut saya. Dia kena ada orang tukar saya sikit, baru saya tukar. Tapi kita ada sesi macam ni membolehkan saya disiplin nak ikut masa. Kita juga bercerita mengenai modal. Dan exercises yang saya kongsi ada dua siri yang saya kongsikan. Tolong buat dia. Yang saya maksudkan ini adalah benda ni. Exercise ni dah ada. Kalau anda pergi dekat Discord tu, anda akan dibawa kepada ini. Siri pembentukan, nampak kan? Siri pembentukan proses dagangan ni kan? Ada siapa-siapa dah buka tak file ni? Saya tak tengok dia punya history lagi dekat Dropbox. Saya ambil Dropbox berbayar tu untuk anda, bukan untuk saya tau. Ada siapa-siapa dah buka file ni tak? Dalam tu, anda akan ada dua siri ni. Buat siri satu, jangan buka siri dua dahulu. Buat siri satu ni, ini semua adalah yang saya buat sebelum ni, iaitu satu mentoring program. Inilah dalam bentuk Word supaya anda senang nak isi. Tapi dia ada write up dia adalah benda ni. Ni write up dia. Okey? Baca dia, print out dia, jadikan dia macam buku. Faham tak? Ada 20 kesemuanya. Tapi saya kongsikan kepada topik yang kita ni. Buat dia. Seriously, ini akan membantu anda. Satu pattern, pattern harga. Bercampur-campur English aku. Okey? Buat dia. Seriously. Anda akan nampak banyak perubahan. Satu dan dua tu, jangan buka dua dulu. Baca yang satu, buat dia dahulu. Okey? Now, starting daripada minggu ni, kita dah mula masuk kepada topik ini. Dan juga kepada model pasaran. Okey. Jadi satu sistem yang saya bila berdagang tu, ikut sistem. Tak kisah sistem anda apa. Sistem Zul yang bagus. Tak. Sistem 3711 bila market tengah correction, dia tak bagus. Semasa market tengah trending, dia hebat. Masa tengah trending, dia hebat. Masa market tengah sideways, dia faham. Kita dah masuk 3 dalam 3 untuk indeks. Faham? Map kita, indeks nak masuk 3 dalam 3. Waktu tu, lazimnya 3711 ni perform.
Ketahui sistem yang anda pakai, ya. Fahamkan sistem yang anda pakai. Ya. Bila dia perform. Okey? Now, apa pun tak kisah anda pakai 3711 ke, anda pakai SNR ke, anda pakai Bollinger Band ke, anda pakai RSI ke, basic adalah kepada benda ini. Bila kita katakan bahawa market tu tengah trending, trend tu adalah satu siri pergerakan, bukannya satu je naik. Terus kata, oh Panda Lela lah, Mak Lela lah, Tok Lela lah, Nek Lela lah. Tak ada. Bila anda nampak satu pergerakan macam ni je, jarang kita dah nampak pergerakan macam tu, tapi ada. Pergerakan macam ni je. Ini dah trend. Yes, ada momentum ke atas. Tapi dah trend ke tak? Dalam time frame kecil-kecil ni mungkin dia trend. Tapi kalau anda buka time frame, kita nak tengok trend. Soalan yang selalu saya tengok orang tanya, trend nak tengok kat time frame mana? Selalu orang tanya kan, trend nak tengok time frame mana? Kalau anda scalping, anda pergi peduli ke yang monthly punya chart? Kan? Monthly punya chart tengah uptrend kan? Dekat H1 tengah tiruk ke bawah. Oh, buy, ikut monthly. Kau buat apa? Scalping. Allah. Faham? Ya. Jadi trend adalah kepada anda punya time frame. Anda trade di time frame mana? Ini soalan yang anda kena tanya diri anda. Sebab itu saya tanya soalan yang jangka masa untuk anda trade. Adakah anda seorang yang shorter time frame, banyak masa? Ya. Kepada anda. Dan cuma kepada bila anda nampak siri pergerakan. Siri pergerakan di mana kita ada low, high, higher low, higher high. Trend mana yang betul? Lagi besar time frame lagi betul. Itu je. Tapi kalau anda scalping, anda tengok yearly chart ke? Pernah nampak yearly chart tak? Itu soalan yang saya tengok trader selalu tanya. Time frame mana yang betul? Tak ada time frame betul. Time frame semua betul. Chart sentiasa betul. Yang tak betulnya kita tak ikut sistem. Anda pilih satu yang sesuai kepada anda. Dan trend tak berlaku di semua time frame. Mungkin di daily dia tengah buat sideways. Tapi di H1 mungkin dia ada trend. Itu je. Jadi tak ada cerita betul H1 ke H4 ke. Kenapa tak H6? Bukannya chart tu ada. Sebab itu saya galakkan semua untuk guna MT5. Ya? Anda akan dapati time frame bukan hanya H1, H4. Ada banyak time frame. Jadi mana satu yang betul kepada anda? Okay? Tanya diri anda. Kalau anda seorang position tu position apa? Adakah anda scalping? Adakah anda anda trade news? Kan? Anda trade news, buka chart monthly. Apa kegilanya kan? Tak jalan pun news. Kau buka chart apa? MN. Monthly kau buka. Tak jalan lah dia kan? Jadi dia kepada anda tau. Dia tak ada jawapan betul kepada trend tengok di time frame mana. Mungkin teknik ya. Certain teknik untuk scalping. Dia tengok time frame. Itu lain. Itu teknik. Ya. Itu teknik. Siti Wani, Azni, ya, dia orang berkongsi teknik. Jadi teknik melihat kepada time frame mana. Itu teknik, itu lain. Ya. Jadi ia kepada anda. Adakah teknik itu sesuai kepada anda? Faham? Jadi teknik ni adalah teknik swing. Teknik swing anda tengok kepada time frame mana untuk trend anda. Ingat MN 2 minute. Pengsan. Boleh pengsan terduduk kan Pian. Jadi kan time frame mana? Kalau tanya saya which time frame yang sesuai untuk nak trade, semua time frame kepada anda. Oh ni bukan, ni lain. Saya ingat chat di ini dekat kita conteng-conteng. Saya tutuplah yang ni. Conteng-conteng tutuplah. Kacau je dia. Okey.
Jadi mana satu? So, balik kepada kita punya asas tadi, kepada yang kena kepada anda. Jadi, katalah anda sedang melihat DH4 breakout. DH4 breakout. Contoh, anda tengok pergerakan macam-macam rupa kan. Turun, macam bercamuk. Lepas tu dia breakout. Breakout satu ni. Dan anda dapati pergerakan dekat pergerakan yang di sini adalah motif. Motif. Nanti kita cerita motif pada minggu depan, iaitu struktur dengan lekuk 5, 9, 13, 17. Katalah anda nampak benda ni di H4. Dia breakout satu range. Benda pertama yang anda buat adalah, boleh tak pullback ini terus masuk? Kalau ini adalah daripada uptrend apa semua, daripada downtrend semua, lepas tu dia buat correction. Sini adalah jumlah lekuk dia 3, 7, 11 or whatever. Tetapi breakout dia adalah breakout dalam lekuk-lekuk ini. Saya nak pergi lebih basic lagi daripada Elliott Wave hari ni. Ya, anda kira lekuk je. So, kita akan gunakan cat lekuk ni saja. Saya tak akan gunakan cat Elliott Wave dah bulan 4 nanti. Tapi kita persiapan kita lah, ya. Kalau anda faham sistem 3711 yang saya pakai tu, ni dia. Kalau anda ambil daripada low yang 3 ni, 1, 2 dan 3, anda ambil Fibo extension dan dia tak lengkap lagi kepada 100%. Kalau breakout dia adalah breakout dalam struktur dalam struktur motif, even kalau dia adalah korektif 3, 7, 11. Breakout ni dah ada, tapi dia tak cecah 100%. Ini anda tengok di H4. Kalau anda pergi kepada time frame H1 yang breakout ni tadi, ini whatever lah. Okay. Dan breakout ni dah ada. Dan dia tak lengkap 100%. Dia tak lengkap 100%. Anda tengok dekat H1, dia lebih nyata. Penurunan dia tak kisah. Ini 5, 9, 13, 37. Boleh tak trade yang kaki pertama ni? Kalau ikut konsep trend, di sini kita ada low, kita dah ada low, high, higher low, higher high. Ini dah boleh trade kalau kita mengikut konsep struktur sahaja. Dalam sistem saya, ini belum dapat nak trade dalam sistem saya. Anda cuma dapat trade dia sekiranya kita ada satu struktur yang dalam time frame satu, ada 2 fractal yang break lagi, dan breakout daripada kaki yang kedua ni adalah syarat dia hendaklah satu motif. Faham? Hendaklah satu motif. 2 time frame yang menunjukkan dia mempunyai trend, dan kena ada syarat dia, kena ada incomplete sequence. Okey, maksudnya dalam time frame yang anda masuk dah ada trend. Sebab dalam time frame yang anda masuk, trend struktur yang anda sedang lihat bermula dari sini. Bukannya daripada sini. Faham? Dalam struktur yang anda masuk bukan daripada struktur ni. Anda cuma melihat struktur dari sini.
Jadi dalam struktur yang anda masuk ataupun di time frame yang lebih kecil, anda sedang cuma melihat kepada low, high, higher low, higher high baru berlaku. Faham? Dan barulah dalam time frame anda masuk. Tak kisah atas ke bawah. Selagi tak ada benda ni, dan syarat utama dia adalah kepada incomplete sequence. Yang tak sabar memang susah nak follow 3711. Sebab kalau tak ada benda tu, dia tak ada trend. Simple je. Trend jarang berlaku kecuali anda trade dekat saham. Kalau nak banyak, pergi dekat lower time frame, H1, dekat M1. Orang Sarawak cakap melobor dekat situ. Kalau nak banyak set up, pergi time frame kecil. Itu je. Meriah macam-macam. Banduk trading pakai selama ni. Allah. Tapi buat it's good training. It's good untuk nak masuk, untuk nak tengok dekat time frame kecil. So anda nak apply dia kan. Tengok M5 masuk ke M1, boleh, sama je. Sama je dia. Dia berulang-ulang dari time frame kecil sampai besar. Syarat dia kena ada reference time frame. Satu time frame besar, turun time frame kecil. Jangan cuma buka satu chart, hidupku dan matiku di situ. Tak dapat. Dia kena at least multi, dua time frame. Kecuali depend dengan teknik anda lah. Ada orang guna satu teknik saja dan cuma tengok kepada satu time frame. Dan dia sesuai kepada anda, sebab syarat berjaya dalam trading bukannya benda ni. Ia adalah kepada risk management. Kira kereta pun boleh buat duit. Faham tak? Duduk tepi jalan, nampak kereta putih 5 biji, aku buy dalam masa sejam. Tak sampai 5 biji, aku sell. Jaga duit, anda tengok prestasi dia, esok kereta hitam pula kan. Itulah. Boleh? Tengok kereta putih tak ada, kereta hitam kan. Kali lalu kereta color pelagi, kita pun tak tahu dah buat apa. Okey, ini syarat asas. Macam chart euro US dollar, tak tahu. Dia bagi saya, dia tak ada set up. Itu je. Kecuali dekat time frame kecil lah. Kalau M5, M1 tu kecil sangat. Tapi ke bawah. Asalkan anda tak pergi long dia. Belum masa untuk long euro US dollar. Belum masa. Ya. Anda dengar mana-mana pun akan cerita benda sama. Iaitu tengok kepada multi time frame. Anda cerita mana-mana pun kecuali yang main langgar je lah. Dia duduk, okey, macam ni kau tengok. Ni, sini kau tengok, ni masuk. Yang macam tu kan. Tapi dia tak kisah. Dia tak kisah. Asalkan yang pentingnya anda disiplin pakai dia dan cuba dahulu. Adakah sistem tu tak bagus? Mungkin bagus. Mungkin bagus. Tapi kalau anda ikut belajar cara biasa, dia top down analysis, daripada atas turun ke bawah, time frame besar turun ke time frame kecil. Okey, syarat dia benda ni kena ada. So trend, apa itu trend? Trend adalah siri pergerakan. Siri pergerakan. Bila kita nampak structure basic dia dalam market ni, ada 3 tau. Ada 3 benda. Yang pertama adalah structure. Saya jelaskan benda ni secara ringkas hari ini dahulu. Yang kedua adalah momentum. Dan pelbagai teknik mengira dan melihat kepada benda ni. Dan yang ketiga adalah faktor time. Ada 3 benda apabila kita bercerita pasal
struktur pasaran mengenai pergerakan ataupun asas dalam pasaran. Ada 3. Jadi, terdapat satu teori yang dikenali sebagai Elliott Wave, di mana menurut R.N. Elliott, pasaran bergerak dalam bentuk yang berulang-ulang dalam gelombang. Lekuk-lekuk itulah dan ia akan psikologi pasaran. R.N. Elliott ni seorang engineer, kata saya, US punya engineer, dan dia mendapati bahawa pasaran ni bergerak berulang-ulang. Dan apa yang dia lihat adalah apabila kita melihat kepada struktur, secara asasnya struktur pasaran adalah benda ini sahaja. 1, 2 dan 3. Itu asas dia. Ya. Pergerakan yang membawa kepada arah dibentuk oleh 5 lekuk. 5 pun salah tulis. 3, 4 dan 5 diikuti oleh satu pergerakan pembetulan, dan ini akan melengkapkan di time frame yang lebih besar satu lagi struktur. Sama ada struktur berkenaan merupakan sebahagian daripada 1 di sini ataupun A di sini. Maksudnya sini boleh jadi 1 ataupun A di sini. Faham? A di sini. 1 ataupun A. Jadi R.N. Elliott came up with satu cara untuk map pasaran. Kena faham, Elliott Wave ni bukannya untuk trade tau. Dia untuk map. Mapping tu bukan trade. Untuk trade, kena ada teknik nak apply benda ni. Faham? C kat sini mungkin melengkapkan struktur 2. A, B dan C. Mungkin melengkapkan struktur 2 kat sini. Ataupun merupakan struktur B di situ. Sebab itu ada tak boleh lukis dia lebih kan? 1, 2, 3, 4, 5, habis 5. Dia habis apa? A, B dan C. Dia habis apa? Jangan biarkan cat anda tergantung. Itu adalah asas. Senang ya kalau macam ni. Kalau tengok cat tak macam tu. Rupa dia macam-macam rupa dia. Ni adalah 1 dan 2 tadi. Ataupun A, B. Yang A, B ni. Sebab itu lukis ni, setiap kali anda sampai 5, anda kena habiskan dia nombor ataupun huruf something. A, B dan C dia habis apa? Ya, dia tak boleh cuma A, B, C gantung. Ada pelik-pelik sampai G pun ada. Saya tengok apa benda kalau lukis G ni. Oh, dia turun lagi bang. Astagfirullahalazim. Mana kau jumpa? Saya lukis sendiri. Hai. Kalau ada tengok chat orang yang hantar kepada saya pun tak tahu nak komen apa dah. Terlalu confused. Tak apa. Kita akan keluar daripada chat ni nanti. Ya, kita akan habiskan 1, 2, 3, 4, 5, 1. A, B, C, 2. Dia tak ada B, C, A ni tak ada. Tapi ada kena faham benda ni dahulu. Okay. Now, kalau kita ambil konsep trend tadi, yang 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C ni, ini semua belum ada trend. Faham tak? Pakai MT5, ya. Dia hantar pakai MT5. Pakai MT5. Nasib baik pakai laptop. Ada G. Aku pun tengok. Saya belajar Elliott Wave tahun 1999. Pertama kali saya jumpa ada G dalam Elliott Wave. Saya pun tak pernah. Sampai E pernah. F saya tak pernah jumpa. G ni sampai G ni. Jauh je. Tapi tak apa, belajar tak apa.
Kalau pakai phone. MT4 pakai phone nangis. Tak dapat, dia pakai phone tak dapat. Anda boleh gunakan trading view tapi lukis dekat laptop lepas tu tengok dekat phone. Ataupun guna tab lah. Joy ada, Joy pun ada. Sekarang ni few hundred pun anda dah dapat satu laptop ataupun apa laptop yang bagus. Kalau nak beli laptop untuk jalankan MT5 supaya tak lagging, memory dia, RAM dia at least lah besar sikit. Jangan RAM kecil sangat. RAM dia kena untuk MT5 ni. MT5 besar sikit. Letak dia lagging. Kalau letak dia berat. Satu MT5 500 meg. Tak silap saya. Dan jangan pakai Chrome. Chrome berat. Pakai banyak Edge ke lain ke. Saya pakai Chrome sebab RAM besar. 64 gig kan. Satu MT5 untuk tak lag 500 meg. 512. At least lah. Kalau anda pakai 256 tu berat sikit lah. Pakailah besar sikit. Zaman ni tak ada, semua dah memory kecil-kecil. Okey. Balik ke cerita ni tadi. Apa kita cerita tadi, saya pun dah lupa. Okey. Jadi kalau kita lihat dari sudut trend, ini baru 1, 2. Dah ada trend? Belum. Trend cuma kalau dia break, baru kita ada trend. Dan dia tak complete lagi dan dia turun, break lagi dalam structure yang lebih kecil. Semua betul? Okay. Now, structure, momentum dan time. Menurut R.N. Elliott, structure tadi kepada 2, iaitu yang 5 tadi dan 3. Okay. Yang 5 ni ke yang ini, dan yang 3 di sini, yang 5 di sini, dan seterusnya yang 3 di sini. Okey, yang 5 dan 3 tadi ya. Yang ini dikenali sebagai structure motif. Motif wave. Motif wave. Motif wave. Yang structure yang membetulkan structure motif ataupun membawa kepada arah motif, dia ada motif, dia nak pergi. Yang satu lagi adalah korektif. Kita pergi yang asas-asas ni ya. Okey. Yang motif ni tadi terbahagi kepada 3 jenis. 3 jenis. Yang motif ni terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah motif biasa, iaitu pergerakan dia macam ni. Di mana kita ada ditandakan 1, 2, 3, 4, 5 dan setiap 1, 2, 3, 4, 5 ni mempunyai sifat yang sendiri. Wave 1 tak menentu. Biasanya anda akan nampak RSI pergi macam apa tah, dan dia ataupun dia berkecamuk. Itu wave 1. Wave 2 lazimnya melakukan correction yang lebih dalam. Lazimnya bila kita ambil Fibo retracement, wave 2 lazimnya mencecah lebih daripada 50%. Wave 3 datang dengan pergerakan with momentum. Maksudnya kalau anda ambil RSI, anda ambil momentum oscillator, wave 3 lazimnya mempunyai puncak yang tertinggi. Wave 4 lazimnya momentum dia lebih rendah dan lebih sideway. Anda nampak sideway move dalam market, trend, lepas tu sideway je lama. Lazimnya itu wave 4. Ataupun triangle.
Wave 5 datang dengan divergence ataupun datang dengan momentum yang lebih rendah. Sebab itu kita nampak dalam stokastik, dalam RSI, lazim ni kita nampak satu divergence. Okey, itu adalah struktur motif. Kita akan pergi lebih lanjut lagi minggu depan. Yang kedua adalah motif dengan extension. Okey, yang motif ni dia ada syarat-syarat asas yang tak boleh langgar. Syarat asas yang tak boleh langgar, wave 2 tak boleh pergi bawah wave 1. Ini syarat asas. Wave 2 tak boleh pergi bawah wave 1. Nombor 2, tak boleh langgar langsung. Dia boleh langgar benda lain tapi tak boleh langgar benda ni. 3, tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek tapi dia tak boleh paling pendek. Wave 1 mungkin panjang, wave 3 pendek, wave 5 kena pendek daripada wave 3. Okey. Dan yang ketiga adalah wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Kalau kita katakan itu pergerakan motif. Wave 4 ni tak boleh masuk satu balik. Tak boleh masuk kepala wave 1. Kepala, betul macam tu kepala. Kepala pakai songkok lah. Kepala. Okey. Itu adalah syarat-syarat asas motif yang ini tak boleh langgar. Semua ni adalah nota. Ini tak boleh langgar langsung. Kalau dia langgar, dia benda lain. Apa benda lain dia? Diagonal ataupun bukannya motif. Itu adalah benda lain. Okey. Motif dengan extension. Extension berlaku dalam move yang membawa kepada arah. Dalam move yang membawa kepada arah adalah wave 1, wave 3 dan wave 5. Jadi extension berlaku sama ada wave 1, panjang, wave 2. Kalau ini masih lagi motif, wave 3, 4 dan 5. Maksudnya ada separation. Okay. Sini kena ada separation. Di antara 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita katakan dia motif dengan extension. Sebab syarat dia, wave 4 tak boleh masuk 1 tadi. Ini extension dalam wave 1. Ini adalah extension dalam wave 3. Syarat dia, ini pun kena ada separation. Ini benda yang paling asas. Saya try, ada hari kan, anda akan nampak, saya cuba, saya letak dekat chart yang ada, yang sepatutnya wave 3, ini adalah dekat wave 3. Kalau wave 3 ni kena motif. Wave 3 ni maksudnya kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 dan menghabiskan wave 3 dalam yang besar, ini 1, 2, 3, 4, 5 yang kecil. Wave 3 tak boleh benda lain. Dia cuma boleh motif. Ataupun kalau semua struktur tu diagonal, 3, 3, 3, 3, 3 dan baru ini tak berlaku. Tetapi itu jarang jadi. Wave 3 kena merupakan satu motif. Wave 1 tak perlu motif, dia boleh melakukan diagonal. Wave 5 pun sama, ending diagonal. Tetapi wave 3 kena motif. Now, ada harinya saya cuba je test, letak FTSE. Saya letak yang berbelit sikit wave 3 dia. Tak ada orang tegur. Sebab itu saya nak tanya, orang tengok ke chart yang saya letak dekat chart pack tu? Saya cek yang jadi perhatian ramai adalah H1. Saya tahu ramai tengok H1 je. Kan? Ada ke orang tengok tu? Kalau ada, anda akan perasan. Tapi saya letakkan chart sekarang, hari ni punya chart. Bukan hari ni, hari Selasa. Saya try tunggu tak ada orang tegur. Tegur bagi tahu saya, bang, itu wave 3, wave 1 dengan 4 dia berkecamuk, mana boleh.
Jarang refer. Okey. Jadi kalau kalau kita sedang lukis wave 3 di sini, dia kena ada separation di antara 1 dan 4. Ini yang syarat asas ni. Syarat asas tak boleh langgar. Jadi extension berlaku sama ada wave 1 extension ataupun wave 3 extension ataupun wave 5 extension. Segan nak tegur. Mulut lain, sound lain. Pergi refresh balik Surbi. Tegur, jangan tak tegur. Saya test kadang-kadang, saya nak tengok orang tengok tak chat aku ni. Sebab bukannya tujuan kita buat chat tu untuk bagi signal. Kalau setakat bagi signal, baik, saya tak ada sesi kan. Saya buat copy trade ke, saya hantar, saya bagi saya letakkan satu signal service ke, kita nak belajar. Jadi tegur, bang, kenapa itu macam tu? Jadi kita boleh, saya boleh tengok, oh, saya tahulah orang tengok. Okey, ini adalah extension wave 5. Ni extension wave 5. Lazimnya, secara kelazimannya, pasaran saham dan mata wang extension berlaku dalam wave 3. Lazim. Komoditi wave 5 yang ada masanya, dia buat extension di wave 5. Saya kadang-kadang dalam sebulan, 2 bulan, sebulan sekali, 2 kali, saya akan pergi test tengok. Orang tengok ke chat aku ni? Tak tengok kan. Kan saya delete link tu kan. Okey, jadi extension lazimnya kalau mata wang dan juga saham adalah dekat wave 3. Kadang-kadang memang saya lukis biar dia ni memang salah. Benda yang simple 1 2 3 4 5 hari ni tak ada. Saya dah patutnya saya biarkan cat tu. FTSE hari tu saya biar je cat dia. 2 hari tu. 2 hari orang tak ada tanya. Alah. Ni tak dapat ni. Tak apa. Ni semua ada dalam cat sebenarnya. 2 hari dalam FTSE, kalau tak silap saya biar je dia. Cat dia dekat H1. FTSE. Saya dah tukar, saya dah letakkan balik. Dekat sini. Kita letakkan satu, kat mana saya pun tak ingat. Yang wave 3 ni. Yang dalam wave 3 ni. Saya tak ingat kat mana saya letak. Sama ada saya letak satu macam ni. Kalau tak silap saya lah. Saya pun dah tak ingat. Ini contoh dia tak boleh. Dan 3 pendek. Itu tak dapat. 1, 2 ni asalkan dia ada separation. Kalau setakat edit wave lah. Lukis macam-macam boleh lukis. Yang pentingnya 4, 1 ni tak boleh overlap. Okey. Balik kepada nota kita. Okey. Motif dengan extension. Jenis ketiga yang membawa kepada arah dikenali sebagai diagonal. Okey. Ini adalah diagonal. Diagonal ada 2 bentuk dia. Yang pertama adalah diagonal 5 3 5 3 5. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5. Itu diagonal. Ataupun
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, sekejap. Ataupun ini pun saya consider sebagai diagonal. Motif biasa ni saya consider sebagai diagonal tau. Dalam ni 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Tetapi 1, 2, 3 ni tak cecah 1.618. Maksudnya 4 dan 5 ini tak dapat 3 kalau dia tak cecah 1618 internal dia. Boleh tak? Kalau wave 3 dalam tu, dalam yang ini, ingat wave 3 kena motif. Syarat wave 3 tadi, dia kena motif. Syarat dia wave 3, dia kena motif. Kalau dalam ni tidak mencecah 1618, ini saya gelar sebagai diagonal. Itu beza saya dengan ramai orang. Itu kadang-kadang saya test anda. Bila saya lukis 3 kat sini, kadang-kadang saya duk ubah 1, 2 kan. Perasan tak? Saya duk ubah kadang-kadang 1 dan 2 ni. 1, 2. Kenapa saya nak jadikan sini 1, 2 ni kena position kadang-kadang macam ni, kadang-kadang saya letak kat sini. Sebab saya nak jadikan 3 dalam ni kena membuat 1618. Kalau dia tak sampai 1618, kita habiskan 3, 1, 2 tak dapat situ. Kalau ini semuanya menghabiskan wave 3. Okey. Faham? Kalau ini menghabiskan wave 3. Kalau dia wave 5 boleh. Kalau dia wave 5 boleh. Kalau macam ni boleh. Tapi 3 di sini. 3 di sini. 3 yang dalam ni. Ini kena 1618. Macam nak kecilkan lagi cat ni. H4. H4. Kalau yang 3 dalam 3 sini. Yang 3 ni. Ini kena 1618. Yang ini. Kalau tak, cat ni salah. Ya. Yang 3 dalam 3 kat sini, kena cecah 1618. Kalau tak, cat ni salah. Nampak tak kat sini ada kesilapan dia. Ya. Kalau dia tak sampai 3, tak sampai 1618, atas sini tak dapat wave 3. Faham tak? Ini tak boleh jadi wave 3. Hujung ini tak boleh jadi wave 3. Kalau kita sedang lukis wave 3, 3 dalam 3 dia tak sampai 1618. Dalam kes ini tak dapat jadi 3. Boleh tak? Kalau mana-mana 3 dalam 3 dalam sini, tak cecah 1618. Dalam kes ini tak sampai 3 dalam 3. Jadi, ini tak dapat jadi 3. 1 boleh. 3 tak boleh. Faham tak? Kalau ini menghabiskan, kalau kita sedang menjangkakan di sini, sebenarnya menghabiskan wave 3. Dalam ni menghabiskan wave 3. Ini sebenarnya menghabiskan wave 3, kita kata. Ini salah. Itu salah. Yang ini tak sampai 1618. Ini tak cecah 1618. Ini penting kalau anda buat programming untuk benda ni. Kalau dia macam cerita ni, ini habiskan 1, itu boleh. Ini adalah diagonal. Ini bukannya motif dalam struktur saya. Sebab itu kita tak dapat tandakan 3 di situ. Ini amat penting kalau anda programkan dia. Kalau nak tahu kita perah kepala benda ni, cerita yang inilah yang paling lamanya. Sampailah kita tetapkan satu rule,
Kalau menghabiskan 3, wave 3 dalam 3 dalam tu kena motif. Barulah program dia berjalan, kalau nak tahu. Tak tidur malam disebabkan benda ni. Benda tu je sebenarnya. Bila kita letakkan rule macam tu, barulah banyak masalah dalam programming yang selesai. Siapa yang tengah buat benda tu, saya bagi tahu awal lah. Saya tak dapat nak kongsi. Kalau saya kongsikan dah habis cerita kita. Tak payah kita nak webinar ni hari-hari. Faham? Okey, jadi itu amat-amat penting ya. Di mana nampak macam sempoi je dia, tapi itu amat-amat penting. Kalau dia menghabiskan wave 3 dalam 3, internal dia, maksudnya 3 dalam ni 3 juga dia menghabis 4, 3, 4, 5, 3 kan. Dalam ni kena 168. Kalau tak sampai, itu bukannya motif. Jadi dia tak boleh habis 3. Faham? Syarat tu amat penting. Saya bagi tahu sekarang ya. Kalau anda buat programming benda tu akan menyelesaikan banyak masalah. Yang 3 dalam 3 tadi. Okey? Sebab saya dah buat, tu saya tahu. Tak tidur malam sebab dia. Yes. Sebab itu saya tak ambil orang seorang, saya ambil company. Memang kena keluar duit. Sebab itu saya tak dapat nak kongsikan, sebab bukan milik saya seorang. Kalau dia milik saya seorang, saya dah kongsi lama dah. Dan dia bukannya meta trader. Satu saya dapat nak kongsikan ke SM. Okay, diagonal berlaku 2 masa. Sama ada dekat wave 1 ataupun wave 5. Itu diagonal. Paling simple, diagonal ni bila ada nampak 4 masuk 1. 3 tetap tak boleh paling pendek. 3 paling pendek tak boleh. Yeah? Dan paling simple dia, wave 3 tak sampai 1618. Direct kita kata itu diagonal. Kalau kita kata ini habis wave 3 dan 3 dia menghabiskan 3 lagi, itu tak dapat. Itu salah. Hilang confusion sebab dah fix kepercayaan. Betul? Tak ada. Tak ada buat private placement. Kita urus duit sendiri, tak payah fikir pening kepala lain, kita buat hal kita. Lagi senang. Kan Pian? Lagi senang. Boleh kan? Cuti. Kita nak cuti, nak letak target kan? Kita cuma monitor je. Program tu dia cuma monitor je. Okey. Jadi 3 bentuk yang membawa kepada struktur asas menurut Elliott Wave. Untuk struktur membawa kepada arah. Okey. Yang kedua adalah kepada, kita jam berapa ni? Okey, saya laju sikit kepada struktur korektif. Ini adalah korektif. Korektif terdiri daripada 2 kumpulan. Kumpulan pertama, korektif yang tak banyak cerita. Ini geng surau lah. Dia simple. Korektif yang ni tadi yang ini. Okey. Korektif ni sebab nak dapatkan hak programming tu sekali. Okey. Korektif ni terbagi oleh 2. Yang pertama adalah simple. Simple terdiri daripada, okey, ini last yang saya tak pernah kongsikan, tapi saya pernah sebut, tapi saya tak tekankan. Kali ini saya tekankan dan supaya saya tahu ada yang sedang cuba untuk buat programming benda ni. Setiap struktur korektif hendaklah membatalkan divergence. Saya ulang sekali lagi.
setiap struktur korektif dia hendaklah membatalkan divergence. Kalau tak, sama ada dia truncated ataupun dia reverse. Saya ulang ni berkali-kali ya. Katalah, yang pertama adalah zigzag. Ini amat-amat penting tau. Tu satu lagi yang menyelesaikan banyak masalah. Sebab itu kita gunakan proprietary punya bacaan ini. Okey. RSI kita dan stokastik kita ada bacaan khusus untuk dia. Stokastik 1333, RSI adalah 13. Apply dekat close. Ambil sekarang ya. Stokastik 1333, dia ada kena-mengena dengan programming yang menggunakan FIBO. Ni nombor-nombor ni nombor FIBO. Okey. Now, kita habiskan dekat sini dulu. Kita sambung pada Isnin. 856 dah lah. Tak apa, kita akan masuk cuma subjek korektif, cuma subjek motif pada minggu depan. Okey, zigzag. Contoh, zigzag ada struktur 5, 3 dan 5. Apa yang saya maksudkan kat situ dah? Ada dalam nota sebenarnya. Okey. Kat sini ada divergence. Dalam RSI dia akan ada divergence macam ni. 5 wave ya. Okey. Kat mana dia punya divergence? Ini line divergence dia. Ini line divergence dia. Dan turun balik, katalah kita ada yang macam ni. Oh, ni pergi rancak, dia rancak turun dan ini ada divergence. Dia kena macam ni tau. Dia kena membatalkan divergence ini. Dia kena macam ni. Dia tak turun bawah, dia ada divergence sendiri, tak apa. Tapi dia kena batalkan divergence ini. Kalau dia tak batalkan, sama ada dua. Yang pertama, ini naik macam ni. Dan turun bawah balik, ini sebenarnya 1, 2, 1, 2, jadi 3. Jadi bukan ABC. Faham? Faham? Ini amat-amat penting tau. Ataupun kita ada ini tak sampai 100%. Kalau dia tak membatalkan divergence ini, kalau dia tak, dia applicable kepada semua. Applicable kepada semua kecuali triangle. Okey. Kalau dia kena batalkan dia. Kalau dia tak membatalkan divergence, dia tidak membatalkan divergence, dia ada dua je. Ada dalam nota sebenarnya. Tapi tak ada orang tanya saya bertalu-talu. Sekali je. Fifi pernah tanya tahun lepas. Sekali je. Saya tunggu dia tanya follow up. Tapi Fifi log out dah. Okey. Mana Fifi? Kalau dia tak membatalkan divergence, nombor 1, truncated. Maksudnya dia tak sampai 100%. Ataupun sebenarnya the whole structure merupakan reversal. Sebab itu kalau nak entry, dia kena batalkan this divergence. Faham? Sebab itu kita cuba trade dua saja. Even kepada flat. Kadang-kadang flat buat benda ni. Ya? Bukan main lagi dia jauh. Tapi RSI dia tak jalan sangat kan. Kalau dia tak membatalkan divergence, itu mungkin reversal lah. Menjunam ke bawah dah. Ataupun dia structure yang lebih besar. Ini amat-amat penting tau. Ini something yang anda tak boleh ignore. Tak ada dalam mana-mana buku, tak ada. InsyaAllah buku bila entah keluar dia orang. Nanti saya contact balik. Bila entah dia orang ni keluarkan buku. Saya tunggu. Dah hantar. Saya dah hantar semua ni lama dah. Okey, masa dah habis. Kita sambung benda ni pada minggu depan.
baca nota-nota ni, semua di dalam nota sebenarnya. Kita sambung minggu depan, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua, selamat hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.